Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar tentang bahasa Izyadi. Pada hari ini, kita akan belajar tentang agama serta kaitannya. Pada kali ini, kita akan mengadakan sedikit kelainan iaitu, saya Muhammad Amsyah Hakim akan berganding bahu bersama kawan saya, Nur Ain Syuhada. Apa khabar, Hada? Alhamdulillah, saya sihat sahaja. Dan kita juga akan diberikan sedikit sebanyak maklumat tentang perkataan-perkataan yang diajarkan. Betul tu Amsyah. Baiklah, seperti yang kita tahu, agama pada lazimnya bermakna kepercayaan kepada Tuhan atau sesuatu kuasa yang gaib dan sakti seperti Allah dan juga amalan dan institusi yang berkait dengan kepercayaan tersebut. Agama dan kepercayaan merupakan dua perkara yang sangat berkaitan, tetapi agama mempunyai makna yang lebih luas, yakni merujuk kepada satu sistem kepercayaan yang kohesif dan kepercayaan ini adalah mengenai aspek ketuhanan. Baiklah, Hada dan semua penonton. Tanpa membuang masa lagi, jom kita teruskan ke sesi pembelajaran. Jom belajar. Sebelum tu Amsyah, jangan lupa subscribe, like, komen dan share, ya guys. Untuk mendapat sebarang kemas kini, hidupkan juga butang pemberitahuan yang ada di sebelah kanan butang subscribe. Nerap agama. Nerap agama. Lamha rohani. Lamha rohani. Urah Nabi. Urah Nabi. Urwah Rasul. Urwah Rasul. Urau Nabi akhir zaman. Urau Nabi akhir zaman. Orairah sahabat Nabi. Orairah sahabat Nabi. Balayang masjid. Balayang masjid. Isbah surau. Isbah surau. Rumah ruang solat. Rumah ruang solat. Branding zikir. Branding zikir. Maklumat tambahan. Perkataan pertama, nerap. Nerap bermaksud agama dalam bahasa Izyadi. Perkataan nerap diolah daripada perkataan kepercayaan yang juga sangat rapat dengan agama. Perkataan kedua, lamha. Lamha yang bermaksud rohani jika dalam bahasa Izyadi merupakan sebuah perkataan yang dibentuk melalui singkatan perkataan dari bahasa Melayu, iaitu dalam hati. Suku kata lam dalam dan hati digunakan untuk membentuk lamha. Perkataan ketiga, urah. Perkataan urah bermaksud Nabi dalam bahasa Izyadi. Urah diambil berdasarkan perkataan orang dan wahyu, lalu huruf alif waw or orang ditukar menjadi huruf waw u. Manakala suku kata wah wahyu pula huruf waw dibuang, lalu terjadilah perkataan urah. Perkataan keempat, urwah. Perkataan urwah yang bermaksud rasul diambil daripada urah dan wahyu. Urah bermaksud Nabi dan wahyu bermaksud perintah atau kata-kata Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada para rasulnya. Dalam perkataan urwah, suku kata wah yang berasal dari wahyu, huruf ha pedas dikeluarkan dan digantikan dengan huruf alif. Lalu, suku kata urah dan wahyu digabungkan menjadi urwah. Perkataan kelima, orairah. Orairah bermaksud sahabat Nabi, walaupun bunyinya hampir sama dengan nama orang Hurairah, tetapi Orairah tidaklah diambil dari nama tersebut. Orairah diambil daripada perkataan bahasa Izyadi orai yang diolah daripada bahasa Melayu orang baik. Orai bermaksud kawan jika diterjemah dari bahasa Izyadi ke bahasa Melayu. Sementara, ra pula diambil daripada perkataan urah. Untuk membentuk orairah, huruf alif dan waw dalam perkataan orang perlu digantikan dengan huruf waw. Manakala huruf nga pula dibuang. Dalam perkataan, baik huruf ba, hamzah dan qaf dibuang, huruf alif dikekalkan, manakala huruf ya pula digantikan dengan huruf yai. Dalam perkataan urah, huruf wa dan huruf ha simbol dibuang, manakala huruf ro dikekalkan. Dalam suku kata ra, setelah huruf ha simbol dibuang, huruf alif ditambahkan. Dan menjadilah perkataan orairah yang bermaksud sahabat Nabi atau orang baik Nabi.
Perkataan ke-6 Urau. Urau bagi kita umat Islam ini adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urau bermaksud Nabi akhir zaman. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi dan rasul yang terakhir yang Allah Subhanahu wa taala utuskan kepada kita umat akhir zaman. Urau dibentuk dengan perkataan ura yang bermaksud Nabi dan kalau yang bermaksud akhir zaman. Cara pembentukannya adalah dalam urah huruf H simpul dibuang, dalam kalau pula huruf Kaf, Alif dan Lam dibuang. Huruf Wa dikekalkan lalu ura dan huruf Wa digabungkan akhirnya menjadi perkataan urau yang membawa maksud Nabi akhir zaman. Perkataan ke-7 Balayang. Balayang membawa maksud masjid. Sesungguhnya, maklumat tentang balayang adalah tidak banyak yang kami ketahui. Awak boleh mencari maklumat lanjut mengenai balayang di saluran YouTube Data Melayu. Perkataan ke-8 Isbah. Seperti yang semua sedia maklum, isbah merupakan rumah ibadat kedua orang Islam. Bezanya antara isbah dengan balayang adalah balayang merupakan rumah ibadat utama manakala isbah merupakan rumah ibadat kecil. Isbah mula dibentuk dengan singkatan Islam baik sembah Allah. Perkataan yang digunakan ialah Islam baik dan Allah. Perkataan ke-9 Rumah. Rumah yang dimaksudkan di sini bukanlah rumah yang merupakan tempat tinggal kita, tetapi rumah yang dimaksudkan adalah dari bahasa Izyadi yang membawa maksud ruang solat. Rumah ruang solat dibentuk dengan singkatan ruang sembah Allah, lalu huruf alif dan na dalam ruang dibuang, huruf sin dan ba dalam sembah juga dialih keluar. Huruf H simpul mewakili perkataan Allah. Rumah dicipta berdasarkan ruang sembah Allah kerana ayat ruang sembah Allah juga mempunyai maksud yang sama seperti ruang solat. Dalam bahasa Izyadi, ruang solat lelaki diterjemahkan sebagai lelaki rumah dan ruang solat wanita pula adalah perempuan rumah. Perkataan ke-10 Branding. Branding merupakan hiburan Islamik manusia yang membuatkan kita sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala ketika kita melakukannya. Sekiranya kita selalu berbranding, kita pasti akan mendapat pahala yang berganda. Branding bermaksud zikir. Saya ketahui maklumat ini dari sumber YouTube Bekka Melayu. Awak boleh cuba mencarinya di YouTube dengan kata kunci Bekka Melayu Zikir. Ayat contoh Dap mei kang ailah Islam in Malaysia. Agar lebih bahagia hidup, jaga perlu sehat lam harwad luaha Yumi. Yang wajib Yumi kenal ailah urah Muhammad, semoga Allah iberi dan tenang salsa urah wad urwar. Itu nainya in balayang dalah salsa solat Jumaat syarat sah. Ti wujud mestilah sa kurang-kurangnya sa rumah intiap Islam rang baik. Sekarang, semua dah tahu, kan? Jadi, jangan lupa subscribe, like, komen dan share, ye guys. Jap, mana hada? Saya di sini, Amsha. Sebelum saya dan Amsha pergi meninggalkan awak, kami berdua ingin mengucapkan Seluar Yulit Hijrah Amampo Amrasari. #keluarga Malaysia Pemangkin Kemakmuran. #Malaysia kelah dubirang makmur. Kalau awak nak belajar bahasa isyarat Malaysia, BIM TikTok @5Malaysia_official lah tempatnya. Belajar bahasa isyarat Malaysia di mana sahaja anda berada dan pada bila-bila masa. Dan yang paling penting, percuma. #biar tangan yang bercakap. Jangan langgani saluran YouTube Penjaya Malaysia kalau awak tak nak mendengar pantun bahasa Melayu. Kalau awak nak dengar, pantun ini disampaikan oleh saya, Nur Ain Syuhada, dan kawan saya, Muhammad Amsha Hakim, dan apa yang paling menarik ialah tulisan Jawi, tulisan kebanggaan saya tu. Ingat ya, jangan subscribe channel ni kalau awak tak suka dengan pantun atau karya kesusasteraan Melayu dia. Kita jumpa pada Garak akan datang. Assalamualaikum. Mudah diterjemah, betapa aku gerun padang teduh.